Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita sekali lagi bersama channel Madu 1000 Kasih. Alhamdulillah. Kita hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala telah beri kita peluang untuk teruskan kehidupan kita di pagi yang cerah dengan sepoi-sepoi bahasa dia kan. Alhamdulillah. Okey, sebelum pergi lebih jauh, saya perkenalkan diri saya. Saya Azmi bin Abdul Hashim, salah seorang daripada founder Madu 1000 Kasih. Kepelakaran kami ialah membantu ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana yang kasihkan ibu ni, yang kasihkan anak dia, yang kasihkan saudara dia dengan cara kaedah pemakanan madu kedudut asi dengan cara yang betul agar kesihatan tuan-tuan semua, agar kesihatan kita sihat segar sepanjang hari. Alhamdulillah. Okey, hari ini saya sebelum kita pergi lebih jauh, okey tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, kita Al-Fatihah dulu Kita Al-Fatihah, kita berdoa dulu, kita ambil sikit sekejap Al-Fatihah. Kita hajar kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada kaum keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat, kepada adik keluarga kita, kepada rakyat Malaysia semua, kepada jiran-jiran kita semua, Allah Ta'ala beri kesejahteraan kepada kita. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan. Ini hari saya sikit terpanggil lah tuan-tuan sikit terpanggil pasal baru ni dalam 1-2 hari ni kita ada terima maklumat lah rakan kita maknanya pihak ahli keluarga kita yang terkena COVID tuan-tuan terkena COVID. Kita terpanggil lah juga untuk kita kongsikan kepada tuan-tuan dan sedikit pengalaman beberapa kawan-kawan kita yang kita sama-sama bersama mereka untuk menghadapi COVID yang makin, kalau kita tengok sekarang ni makin berluasa, makin ganas. Okey, apa yang kita nak cakap sekarang ni, apa yang kita nak bagi tahu tuan-tuan semua. Okey tuan-tuan, kita dah tak boleh nak lari daripada COVID tuan-tuan. Setiap orang tak boleh nak lari daripada COVID. Kita tak boleh nak lari daripada COVID. So apa yang perlu kita buat? Okey, apa yang perlu kita buat ialah kita pastikan diri kita ni dah ambil vaksin ke belum. Bagi siapa yang belum ambil vaksin tu, sila ambil vaksin. Sila daftar dengan segera ambil vaksin. Kalau ada peluang yang datang peluang secara online, secara walk in, maknanya kita boleh call ataupun secara walk in lah. So boleh terus saja ambil vaksin. Okey, sebab apa saya kata tuan-tuan, apa yang kita nak ambil kaedah yang pemahaman yang mudah bagi orang-orang yang ada imun dia yang kuat. Maknanya dia punya imun dalam diri dia yang kuat, insya-Allah dia berjaya menghadapi serangan daripada virus COVID-19. Insya-Allah dia mampu menghadapi dia. Dan bagi mereka yang selalu mengalami tahap yang kritikal apabila imun dalam badan dia semakin lemah. Jadi saya dekat sini saya nak kongsi lah. Salah satu cara pemakanan madu kelulut ialah dia akan membaiki dan meningkatkan lagi sistem imun dalam badan kita tuan-tuan Jadi amalkan cara pemakanan madu kelulut dengan cara yang betul, insya-Allah dia akan menguatkan imunisasi dalam badan kita sementara kita nak dapat vaksin. So mungkin vaksin lewat, mungkin vaksin ada kengkangan apa semua, itu tak jadi masalah, tetapi kita ada beberapa alternatif lain untuk kita prevent diri kita untuk kita cegah diri kita dari terkena COVID-19. Okey, bukan maknanya kita kata ini ada ubat tertentu yang jadi penawar, tak. Semua kita nak beritahu cara kita nak menghadapinya. Okey, jangan ada setengah-setengah pihak, ada setengah-setengah ni dia kata okey aku dah buat kajian aku dah buat pembacaan aku apa semua, mengatakan tak perlu ambil vaksin. Okey, kita boleh terima pandangan mereka, tapi kita nak tanya balik, okey, apa alternatif dia? Kalau ada alternatif, tak apa, dan pastikan alternatif tu sentiasa bersama mereka. Jangan tak ada alternatif apa lepas tu rajin hulu kilir, rajin ke sana ke sini kan. Jadi
dia akan jadi masalah pada diri kita. Bila kita dah kena, baru kita tahu tuan-tuan. Siapa yang dah kena COVID-19, masing-masing dah tahu kan macam mana keadaan dia, sukar dia, perhubungan dia, sakit dia, keadaan dia nak dapat dia. Sekarang ni hospital dah penuh tuan-tuan. Saya kata terang lah, saya ada adik keluarga saya yang dah kena. Okey, sekarang hospital dah penuh, nak masuk pun tak boleh. Sehingga mereka walaupun malam kadang-kadang dia suruh kuarantin di rumah. Sakit baru ni, sakit masih ada lagi. Dia kata sampai ke tahap kritikal baru call. Pasal hospital dah penuh. Jadi cari jalan. Kalau cari jalan, macam mana kita nak mengatasinya? Saya cuma bagi dapat berita ada macam-macam cara. So salah satu cara dia, okey tuan-tuan, amalkan madu kuluk dengan cara kaedah yang betul. Amalkan madu cara kaedah yang betul, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan, dia dapat memberi prevention pada diri kita. Okey, itu yang pertama saya nak kongsikan tuan-tuan. Okey, sebelum tu saya lebih suka saya nak tanya energy dulu. Energy saya nak bagi tip lah ini hari. Tip makan rambutan. Kadang-kadang kita tengok ada kes beberapa orang, kisah orang makan rambutan tercekik, orang makan rambutan kerap batuk kan. Itu masalah-masalah yang timbul. Orang makan rambutan ada orang yang tak boleh nak makan rambutan, macam-macam lah kan keadaan masalah ketika musim buah-buahan disebut. Okey tuan-tuan, saya sikit nak kongsikan tuan-tuan cara kaedah pemakanan rambutan ni tuan-tuan. Okey, kita ada anak kecil contohnya macam ni tuan-tuan. Kita ada anak kecil yang 2-3 tahun. Okey ni anak saya lah. Okey, ni anak saya. Okey, dia nak makan rambutan contohnya. Kita tengok. Ini kita nak ceritakan, kita nak rungkaikan cara makan rambutan dalam berbagai-bagai kategori. Okey, mula-mula kita nak cerita peringkat kanak-kanak. Okey, peringkat kanak-kanak. Macam mana cara nak makan mereka kanak-kanak. Okey, bagi orang yang kita tengok bagi orang yang nak makan rambutan, pertama dia kena belilah rambutan, of course kan. Apa dia? Ada kawan kata susah nak dapat. Tuan-tuan tak payah risau. Macam saya ni duduk di Felda. Okey, kalau kita tengok zaman sekarang, kalau sekarang musim sekarang ni kita tengok merata tuan-tuan kan, merata lah kita tengok buah rambutan bersepah-sepah yang sampai nak kering pun ada. Jangan malu-malu, pergi aja rumah orang tu kata nak beli rambutan, beli kat dia aja. Murah-murah aja tuan beli. Kan? Apa dia? Ada orang kata dia kata nak bagi makan cucu. Memang betul tuan. Saya pun ada pengalaman macam tu. Bila kita nak beli rambutan kan, kadang-kadang kita nak beli rambutan, adalah rambutan ni nak tinggalkan untuk cucu-cucu dia datang, nak balik ni tak ni kan. Tak apa tuan-tuan, jangan marah. Itu memang sifat ibu-ibu yang kadang-kadang dia sayang cucu dia kan, nak tunggu balik. Tapi minta maaf lah, sekarang ni zaman Covid, cucu-cucu tak dapat nak balik kan, tak dapat nak balik, nak makan rambutan, nak makan durian. Jadi kita lah cucu-cucu dia yang ada dekat-dekat sini kita ni, kita pergi ke rumah dia, kita kata kita nak beli rambutan, anggaplah kita ni sebagai cucu dia juga. Okey, cara dia tuan-tuan jangan curi tuan-tuan jangan curi ada orang kata ambil aja, minta dengan pokok. Jangan. Kita kena ingat Allah Taala pesan apa? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita faham ayat tu, kita faham apa saja amal kebaikan kita Allah Taala akan lihatkan. Apa juga amal keburukan kita Allah Taala akan lihatkan, Allah Taala akan balas. Jadi jangan ambil atau tanpa pengakuan owner dia, tuan dia, kita boleh jumpa dengan dia, kita minta, kita beli kat dia. Pasal apa? Kalau tidak rambutan tu akan habis macam tu. Dan bagi mereka yang ada pokok yang ada buah rambutan sebesar-besar banyak buah kan, janganlah kedekut sangat kan. Pasal apa? Berdosa kita kalau tak gunakan nikmat yang Tuhan bagi tu. Allah Taala bagi kita rezeki rambutan banyak. Kadang-kadang kita tak makan pun kan, sibuk cucu balik. Zaman Covid ni cucu tak dapat balik makcik-makcik, ayah-ayah yang tersayang, atuk-atuk yang tersayang, zaman-zaman Covid ni cucu-cucu anak-anak memang susah nak balik. Okey, jadi rambutan tu jangan dibiarkan, sedekah-sedekah kan, bagi-bagikan. Kalau orang nak datang beli, bagi saja kan, bagi saja. Pasal apa? Kalau tidak dia akan kering. Dia akan kering di pokok tu. Okeylah, kalau burung makan adalah kita punya pahala dia. Tapi kalau dia kering membazir macam tu, berdosa kita tuan-tuan berdosa. Pasal apa? Rezeki yang Tuhan bagi, kita tak manfaatkan kepada hamba-hamba yang lain. Okey, sekarang saya nak ajar tip macam mana untuk bagi rambutan bagi pada kanak-kanak. Okey, sekarang ni rambutan tuan-tuan kita dah kupas.
Okey, paling elok kalau boleh buah rambutan ni, kalau kita tengok kadang-kadang ada banyak semut, ada banyak abu. Kadang-kadang kita tengok ada orang makan rambutan dia batuk, kan? Bukan disebabkan buah rambutan tu, sebab teknik pemakanan rambutan tu sendiri yang salah. Itu sebab dia batuk, itu sebab dia sakit tekak, kan? Itu sebab kadang-kadang boleh tercekik, lalas boleh menyebabkan kematian lagi tu. Bayangkanlah macam mana. Lepas tu dia salahkan rambutan. Tak hal rambutan duduk atas pokok tu sampai kering. Tak ada siapa pun, dia tak kacau orang pun, betul tak? Tapi yang salah adalah kita. Pasal kita tidak tahu cara teknik makan rambutan yang betul. Okey, rambutan ni tuan-tuan, kalau kita boleh cuci tuan-tuan. Kita boleh cuci. Bagi orang dewasa senang aja. Kita boleh cuci, jangan sesekali gigit. Jangan sesekali kita direct gigit. Pasal kat sini kita tengok ada habuk-habuk dia, ada kulat dia, ada macam-macam mikro-mikro hidupan-hidupan yang boleh menyebabkan dia masuk sekali dalam mulut kita, menyebabkan kita sakit tekak. Okey, kita menyebabkan kita sakit tekak. Okey, dia menyebabkan kita gatal-gatal tekak. Okey, apa yang perlu ni kita kopek dengan tangan. Okey, kita kopek dengan tak kuat pakai pisau. Kita hiris pisau pakai pisau, kita kopek. Senang aja tuan-tuan, tak ada masalah. Okey, untuk orang dewasa dia boleh direct makan. Dia boleh direct makan. Okey, untuk bagi kanak-kanak itu untuk orang dewasa, jangan terus gigit. Maknanya rambutan ni hendaklah kita basuh dulu. Bagi untuk kanak-kanak, kita kupaskan dia tuan-tuan. Bagi kanak-kanak yang masih berumur bawah 12 tahun, bawah 12 tahun, yang masih lagi tak pandai makan rambutan, kan. So jangan bagi dia dengan bentuk biji macam ni. Dia boleh menyebabkan tercekik tuan-tuan, tercekik. So apa yang perlu kita buat, kita just hiris je tuan-tuan. Bukan susah tuan-tuan, Saya tunjukkan tuan-tuan. Okey, kita hiriskan macam ni, nampak? Kita hiriskan saja, nampak tu? Kita boleh hiriskan rambutan kita. Nampak tu? Kita hiriskan rambutan ni. Okey, kalau kita tengok, hiriskan. Dan kita bagi, barulah kita bagi untuk anak-anak kita makan. Okey, baruan supaya dia tak tercekik. Susah nak buat? Susah tak apa tuan-tuan. Susah sikit saja daripada anak kita tercekik, bawa hospital. Ni Aisyah ambil baca bismillah dulu. Okey, okey kan senang tuan-tuan kan. Jadi budak-budak pun seronok nak makan. Itu bagi kanak-kanak. Okey, bagi orang yang dah berkelamin. Ini special saya nak bagi tip. Bagi orang yang dah berkelamin, macam mana cara nak makan rambutan? Bagi orang yang dah berkelamin, suami isteri dah pergi nak rambutan. Okey, saya bagi tip macam mana nak kasih sayang dengan isteri tu, cara makan rambutan. Kita makan rambutan ni tuan-tuan. Kita makan rambutan ni, kita kunyahkan, kita kopek dengan gigi kita kan. Kita kopek. Kita suap kat bini kita. Isteri kita pula lepas dia dah makan rambutan, lepas tu dia suap kat kita. Betul tak sayang? Betul tak sayang? Betul lah. Dengar tu orang belakang kata betul kan. So itu adalah cara dia. Kalau kita suami isteri, kita ni apa dia? Geli. Geli lah. Suami isteri tak perlu geli-geli, tak perlu rasa perasaan geli, jijik kan. Ini makan rambutan saja kan. Dia nak tahu tuan-tuan cuba buat, insya-Allah. Bila kita makan rambutan, kita gigit, isteri kita gigit rambutan yang kita makan. Isteri kita gigit apa yang isteri kita gigit tadi, kita makan, insya-Allah kasih sayang kita sama-sama kita akan bertambah. Tu dia. Tak payah nak geli-geli tuan-tuan Saya tahu cerita dia semua tuan-tuan. Tak payah nak geli-geli. So untuk suami isteri, kita gigit, dia gigit, sama-sama insya-Allah. Okey, untuk orang tua pun sama juga, kita hiris. Bagi orang yang dah sakit, kita tengok kan ada orang terlantar sakit, kesian makcik kan. Kita tengok sakit, nak bangun tak boleh, nak berjalan tak boleh. Dia tengok cucu makan rambutan, dia tengok kita makan rambutan. Kita pula acah-acah bagi kat dia kan. Kita acah, ambil rambutan kan. Tak hal dia nak kopek pun susah, dia nak gigit pun susah kan. Jadi bagi orang-orang tua yang kalau dia ada sakit kencing manis ke apa ke, kan, kita tolong bantu dia, hiriskan bagi dia makan sikit, kan. Dah cuci bersih-bersih, bagi dia makan sedikit, tak salah pun, boleh. Jangan kita just tunjuk lalu kat dia, lepas tu kita, orang tua tu belum lagi nak mengangguk kata nak, kita dah kata tak boleh makan. Sebab apa? Ada darah tinggi, kencing manis ke macam-macam kan. So tuan-tuan, tak perlu macam tu. Kalau kita tengok ada keluarga kita yang sakit, kita just kopekkan untuk dia, kita bagikan rasa sekadarnya kan. Setidak-tidaknya dia dapat merasa sedikit nikmat kan, buah rambutan pada musim dia. Okey, itu saja yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, cara kaedah pemakanan rambutan dari berbagai-bagai level daripada kanak-kanak, daripada orang dewasa, daripada orang sakit, okey, daripada kita suami isteri. Suami isteri tu kena buat.
Kalau kita tak boleh nak mampu nak buat makan rambutan macam saya cakap tadi kan, antara suami isteri, maknanya kita punya kasih sayang dengan isteri kita tu belum teruji lagi. Maknanya kita suka yang baik aja kat pasangan kita kan. Tapi yang tak baik kita tak suka. Betul tak? Tak betul, bukan macam tu. Tak percaya kalau nak cuba gigit dulu rambutan tu. Gigit, bagi kat mulut dia. Dia nak tak makan? Kalau nak makan, maknanya dia tu dia boleh terima kita baik dan buruk kita. Pasal benda kat mulut ni benda yang sangat, orang kata sangat, benda yang orang kata subjektif kan. Bagi dia. Kalau tak ada gigi, kalau kan gigi tak ada masalah. Dah hisap-hisap aja bagi kat dia. Bagi kat dekat pasangan kita dia. Dua-dua tak ada gigi pun tak ada masalah. Boleh aja buat tuan-tuan. Lagi tua, lagi tak ada gigi, makan rambutan sama-sama. Lagi bagus hubungan suami isteri. Okey. Itu saja daripada kami. Okey tuan-tuan, jangan lupa amalkan madu 1000 kasih tuan-tuan Jangan lupa amalkan madu 1000 dengan cara kaedah pemakanan yang betul. Kalau pagi dia setengah jam sebelum makan. Kalau sebelum tidurnya waktu malam 1 jam sebelum tidur. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita amalkan, kita akan rasa badan kita bertenaga esok dia. Kita boleh buat aktiviti pagi dengan keadaan yang kuat tuan-tuan Kita ada ni dan kita boleh kita boleh menambahkan imun dalam badan kita lebih baik. Kita boleh meningkatkan lagi imun dalam badan kita lebih baik secara semula jadi. Amalkan tuan-tuan. Saya ada kongsikan sebelum ni video kawan saya yang mengamalkan madu kelulut ketika di pusat kuarantin tuan Di kuarantin di mana dia tak ambil ubat apa-apa. Di pusat kuarantin ni dia cuma amalkan madu kelulut saja. Pasal kita tahu pusat kuarantin memang tak ada ubat-ubat, dia bagi Panadol, dia bagi ubat batuk saja. So dia amal, alhamdulillah sepanjang tu dia tak ada rasa sakit dada, tak ada sakit apa. Alhamdulillah. Sementara kita nak dapat vaksin. Okey, itu saja. Dapat jumpa lagi madu ori madu kita, madu 1000 kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Okey tuan-tuan, assalamualaikum. Jumpa lagi di Madu Channel 1000 kasih. Assalamualaikum. Mana sini Syal?